Sunburn, yes, ya, terbakar kerana matahari. Biasanya memang berlaku bukan sahaja kerana orang tu tak pakai pelindung suria tau. Ini boleh berlaku kepada orang yang dah siap-siap pakai pelindung suria. Boleh jadi disebabkan keadaan yang mana seseorang itu ataupun anda terdedah kepada sinar UV ni pada keadaan yang tanpa halangan. Contohnya tanpa halangan ni maksudnya direct sunlight. Direct sunlight ni tak ada pokok, tak ada payung, tak ada perlindungan, tak pakai topi, ya. Memang dah pakai dah sunscreen tu, tapi because of direct sunlight itu memang boleh menyebabkan anda sunburn. Apatah lagi untuk satu jangka masa yang panjang. Jadi video ini kita nak bincangkan langkah-langkah untuk mengurangkan, memperlahankan, merawat, memulihkan kesan-kesan akibat daripada sunburn agar kulit anda boleh menjadi normal kembali. Langkah pertama yang anda perlu buat sebaik saja anda menyedari bahawa anda kena sunburn adalah menyejukkan kawasan wajah tersebut. So, what I will do is take cool water, ambil air yang sejuk, jangan sejuk sangat-sangat sampai berair su, taklah. Yang penting dia sejuk sebab kita nak melegakan kulit. Jadi kita basahkan ataupun kita bilas wajah dengan air sejuk tersebut, tapi jangan dibiarkan macam tu saja sebab kita tak nak berlaku penyejatan air yang kita bilas pada wajah nanti. Kita tak nak tersejat ke udara. Bila dia tersejat ke udara, kulit kita tengah rosak tu, apa yang berlaku adalah air yang tinggal sedikit dalam kulit kita yang tengah sunburn tu pun akan tersejat keluar semula. So what you do, bilas wajah, ambil kain wajah yang bersih, your towel untuk muka tu lah ya, dan perlahan-lahan tekap. So you feel the cooling sensation. Itu sangat bagus untuk melegakan dan meredakan keradangan akibat sunburn yang anda alami. You can do this multiple times because dia tidak ada harm to the skin, but remember jangan biarkan air itu kering sendiri. Okay? Langkah kedua adalah menggunakan aloe vera gel dan diikuti dengan pelembap. Baik. So, you must understand, aloe vera gel bukanlah pelembap terbaik. Tapi dalam situasi sunburn, di mana anda mengalami keradangan merah-merah pedih-pedih itu, aloe vera gel sangat bagus untuk melegakan keradangan ini. So, the first stage is, jangan pakai pelembap dulu. Pakai aloe vera gel, contoh yang ini, 100% organic aloe vera gel ini. Boleh sapu, buat lapisan yang nipis dekat atas wajah, bertujuan untuk create that soothing effect, ya, melegakan. That is the magical kesan yang bagus, magic punya kesan daripada aloe vera. Selepas merah-merah keradangan itu berkurangan, ya, barulah kita boleh memulakan penggunaan pelembap. Pelembap yang baik dalam situasi begini adalah pelembap yang mempunyai bahan yang paling kurang sekali. Boleh beli pelembap untuk kulit sensitif, boleh juga pakai pelembap yang mengandungi bahan-bahan seperti vitamin E. Vitamin E can repair your skin. Ada pelembap yang ada aloe vera. Dia bukan aloe vera gel, dia pelembap yang ada aloe vera. Boleh juga cari pelembap yang ada chamomile, ada centella asiatica, ada calendula ataupun ada beta glucan. One more trick that I want to share with you. Bila saya kena sunburn, apabila saya nak melegakan kulit saya, pada masa yang sama melembapkan kulit saya, this is my second ingredient that I use selepas saya bilas wajah saya. This is Eucerin Aquaporin Active. Apa yang dia buat adalah selain daripada melegakan, dia juga melembapkan kulit kerana di dalamnya ada glycerin, ada sodium hyaluronate. Now, both of these ingredient adalah sangat berguna untuk mengembalikan kelembapan. You must remember, your skin barrier is basically damaged tau. So, pada ketika sunburn ni, kita punya skin barrier tu mengalami kekeringan melampau. So, providing your skin ketika mana keradangan tu telah hilang ya, dengan pelembap ataupun bahan seperti yang saya sebutkan tadi, sangat bagus untuk mengembalikan kekuatan skin barrier anda. Kulit yang mengalami sunburn juga biasanya mengalami dehydration. Dehydration maksudnya kekeringan dari dalam kulit. Maka tabiat ketiga atau langkah ketiga yang bagus untuk dibuat adalah minum air. Ya, minum air memang boleh membantu sebenarnya kerana air itu akan pergi kepada sel badan kita, yang salah satu sel yang juga dia akan dapat manfaat daripada air itu adalah sel kulit. Jadi dehydration akibat daripada sunburn is a real thing ya.
one of the most effective teknik untuk mengembalikan hydration adalah dengan minum air. Ya. Langkah ini sangat mudah, sangat murah, mudah dibuat, cepat dibuat. So, when you have sunburn, drink a lot of water. Step 4, langkah keempat ini khusus untuk anda yang dapat sunburn tapi pada masa yang sama dapat package melepuh. Melepuh tu maksudnya kadang-kadang bila sunburn tu sangat-sangat teruk, dia boleh jadi menggelembung. Macam ada kandungan air di dalam kulit itu. So apa yang perlu dibuat pada waktu ini? Yang perlu dibuat pertamanya, bukan perlu dibuat, jangan dibuat adalah jangan pergi picit benda-benda yang melepuh tu. Jangan pergi picit, jangan pergi kacau dia, jangan pergi usik dia. Sekiranya anda risau kawasan tersebut takut terjangkiti dengan kuman, cadangan saya adalah paling simple, pergi farmasi. Sebab ini apa yang saya lakukan berdasarkan pengalaman ya. Pergi farmasi dan ahli farmasi akan tengok kita punya kawasan melepuh tu sama ada kita perlukan antibiotik ataupun tidak, dia akan bagi nasihat. So kalau kita perlukan antibiotik, dia akan beri antibiotik, anda perlu sapu mengikut arahan, jangan tinggal. Kalau tak perlu dan ada arahan untuk pakai krim-krim tertentu, pakai krim tersebut. Melepuh ni tip dia adalah kalau kita usik dia boleh jadi lebih teruk, malah meninggalkan bekas-bekas yang mana anda mungkin kena hidup dengan bekas-bekas tersebut pada jangka masa yang lama. So, if you want to treat it well, you must not touch it. Leave it to the expert. Langkah seterusnya ini akan berlaku beberapa hari selepas situasi kritikal sunburn. So, selepas keradangan merah-merah pedih-pedih itu hilang, lepas kita pakai aloe vera gel, pelembap dan seumpamanya, anda akan mengalami satu keadaan di mana kulit anda cuba memberikan anda kulit baru. So, apa yang berlaku adalah kulit-kulit yang tak baik, yang tak elok, yang rosak ini akan mula perlahan-lahan mengelupas. So, proses pengelupasan ni dia bukan berlaku dalam kulit-kulit yang besar-besar tu. Kadang-kadang dia halus-halus, kecil-kecil saja. So, dalam situasi itu, biasanya memang ramai orang gatal tangan. Dia nak pergi kupas-kupas, konon-konon nak membantu kulit mempercepatkan proses pemulihan. Jangan buat, kerana bila anda kupas kulit-kulit yang nampak macam dah nak mengelupas, so kita kupas dia, kita akan menyebabkan kulit kita mengalami bekas-bekas yang ambil masa yang lebih lama untuk hilang. Malah boleh jadi pengelupasan tu sebenarnya dia macam kulit yang tak cukup matang lagi. Jadi kita akan mendedahkan kulit yang rosak kepada persekitaran. Jadi dia lambat nak pulih. So apa perlu buat? Senang saja. Sebenarnya tetap konsisten pakai pelembap. Kerana kulit itu akan tanggal dengan sendiri. Anda hanya perlu bagi kelembapan agar proses pemulihan berlaku dengan lebih pantas. So when you give the moisture to the skin will heal faster. Nanti segala benda yang nak mengelupas tu, kulit-kulit tu dia akan mengelupas dengan sendiri. Ya. Kalau nak bersihkan muka pada peringkat ini boleh, sebab keradangan dah hilang, cuma ada pengelupasan. Tapi gunakan kain lembut. We call it very gentle wash clothes. Ya. Dan kalau perlu pakai pencuci muka yang memang sangat-sangat gentle, pakai sikit je, sekadar untuk bersihkan habuk-habuk sikit. Kalau tak perlu, tak apa, tak payah. Ya. So kekalkan pakai pelembap. The skin will, yang mengelupas tu tadi, yang peeling tu tadi, dia akan jatuh ataupun tertanggal dengan sendiri bila cukup masanya. Langkah keenam sebenarnya ni langkah pencegahan. Elakkan daripada menggunakan produk yang mengandungi asid, yang ada bahan aktif yang tinggi, yang boleh mengelupaskan kulit. Contoh macam AHA, BHA, vitamin C, all of these product tidak boleh digunakan dalam tempoh ini. No matter how expensive and how consistent you want to be, pada peringkat ini kulit dalam fasa pemulihan, bukan untuk penanggalan. There's no more things to tanggalkan sebab you alami sunburn ketika ini. So, stop from using all that product. Jangan risau, anda boleh pakai bila kulit normal kembali nanti. Dan juga pada ketika ini perlu diingatkan rutin anda memang secara logiknya akan berbeza sebab keadaan kulit anda sedang berbeza. So kalau tak dapat pakai produk yang biasa kita pakai tu, jangan rasa sedih. When your skin can get back to normal condition again, you can use the product. So elakkan dahulu ya, elakkan. Saya sebut betul-betul ni, elakkan. Kalau masih nak pakai nanti anda yang akan menanggung akibatnya ya. Langkah ketujuh, anda perlu lindungi kulit. Masih perlu pakai pelindung suria. But in this condition, sebenarnya kalau anda tak ada keperluan perlu keluar daripada bangunan tertentu ya, pakai juga topi, payung. Walaupun pakai pelindung suria tu, pakai segala perlindungan fizikal yang boleh dipakai. So hat, umbrella,
sunshade ataupun sunglasses boleh dipakai ketika ini. Kalau nak pakai sunscreen, kena dapatkan juga nasihat doktor lah, sebab ada setengah sunscreen ni dia mempunyai bahan aktif tertentu. So my advice is sunscreen boleh dipakai dengan syarat we really understand ingredient sunscreen tu selamat dalam keadaan kulit yang mana tengah mengalami kerosakan itulah, damage skin barrier ketika itu kan. So digalakkan untuk pakai, tapi pakai pada fasa di mana kita punya pedih-pedih, keradangan tu telah tiada, dah okey ya, boleh pakai. So there you go, that's all the step you need to do ya, untuk memastikan anda boleh pulih dengan segera daripada sunburn. Makeup tak payah pakai, muka jangan pergi sentuh ya. Jagalah pemakanan sebaiknya pada waktu ini if you want to get healthier skin selepas semua tanda-tanda sunburn itu hilang. Alright, all the best to you. Pernah alami sunburn tak? Kalau pernah, kongsikan di ruang komen. Saya ingin tahu macam mana anda mengatasinya dan produk apa yang anda gunakan untuk mengatasi atau merawat sunburn anda. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.